baca. Amat banyak telah bersabda Nabi alaihi salam, ialah alaihi mussalatu wassalam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata adalah Yasin itu hati Quran. Benda yang penting. Kalau kita dalam tubuh kita, hati kita lah gajah. Gajah dalam hati kita, gajah dalam tubuh dia adalah hati kita. Jadi dalam Quran tu dia ada hati dia, hati tu ialah Yasin, surah Yasin. Baik, maka barang siapa membacanya, sesiapa yang membacanya, baca tu pula dengan betul, dengan tajwid dia, dengan makhraj dia, dengan eloklah. Bukan baca tu dia tak kira hukum akad dah. Kalau baca Yasin kita baca ikut rasa kita nak terbaik. Ada lagu tu nak kena ngaji lah bab tajwid tu kena belajar bab tajwid. Hukum hakam dia ada setengah di kalangan masyarakat kita bila kuliah tajwid kurang. Kuliah tajwid Quran ni kita mana juga lah. Mana hari pertama aku ramai. Mari 2 minggu Tok Guru tu suruh baca seorang-seorang. Minggu depan tu penuh tak penuh? Pakai suku dah. Takut orang suka. Takut sebut bismillah tak kena. Tengok di mana pun masjid mana pun kalau kuliah tajwid Quran ni jadi kurang. Takut apa? Kita kena mengaji belakang. Nak betul bacaan lebih dalam sembahyang kita, dalam solat kita, guru Fatihah kita tu kena terima pada mulut guru, tak boleh kita pandai-pandai kita. Sebutan-sebutan tu kena mengaji bab-bab tadi. Ni kita baca Yasin macam tu jugalah. Kita kena belajar hukum hakam dia, kita juga sebutan dia. Kalau kita dengar tak ada tajwid ni bunyi tak sedap. Panjang kalau nak dengar pendek tak tahu ke mana. Takut tak jadi ubat tu ya. Kalau baca takut tak jadi ubat, tak dapat faedah. Tu dia kata barang siapa membaca tu baca dengan hukum akal dia lah. Tuhan suratkan baginya membaca Quran 10 kali. Kita baca surah Yasin sekali ya, Tuhan tulis bagi kita 10 kali kita membaca Quran. Tuhan Nabi kata. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang mana ayyuma, dia kata barang mana muslim lelaki ataupun muslimah, perempuan muslimah, muslim lelaki, muslimah perempuan yang di dalam sengsara maut, artinya duduk di penghidup nazak nak mati, dekat-dekat nak mati tu, dekat-dekat nak mati, sakaratil maut tu, orang-orang dekat nak habis umur, duduk mandang dah tu, duduk sakaratil maut nak mati tu. Bila mana muslim lelaki dan muslimah perempuan dalam sengsara nak mati, dekat-dekat nak mati tu, dibacakan di sisi keduanya, yakni muslim dan muslimah, baca apa? Surah Yasin. Baca surah ayat-ayat dalam Yasin tu. Bila kita baca, tak kira berapa orang, 40 orang kali baca Yasin, apa kelebihan dia? Nescaya turun atas keduanya, iaitulah muslim lelaki, muslimah perempuan dalam keadaan sakaratil maut. Turun dua orang tadi ini, muslim dan muslimah tu, turun 9 tiap hurufnya. Surah Yasin ayat dia berapa? Huruf dalam surah Yasin tu ada berapa? Huruf dalam surah Yasin kita tak ada bilang kita. Ayat tu berapa tak tahu. Huruf dia alif, ba, ta, ya, sin, waw, alif, ba, qaf, ra. Jadi 9 huruf tu turun berapa? 10 malaikat.
Kalaulah huruf tu ada 100 tu dia 100 kali 10. Dia ada turun 10 malaikat. 10 malaikat. Kita baca dekat orang mati itu kemudian sebab itulah orang baca Yasin 10 orang dulu. Dia dua baca Yasin ni. Kadang-kadang kita baca Yasin di sisi orang nazak ni, kadang orang sakit, kadang-kadang dia cepat, dia habis umur dengan mudah. Yang kedua, dia sembuh. Di antara ini malaikat ni turun 1 huruf 10 malaikat. Pada 1000 huruf, cuba kali ni, kali 10 malaikat ni duduk di sisi laki-laki yang sedang nazar tadi, berdiri sekaliannya malaikat-malaikat di hadapannya, di hadapan muslim dan muslimah yang duduk sengsara mati tadi ni, berdiri bersaf-saf, berbalik-balik. Berdiri itu menselawatkan. Malaikat menselawat ni malaikat mengucap istighfar. Malaikat menselawat, malaikat mengucap istighfar. Menselawatkan dan meminta ampun bagi keduanya, dua muslim dan muslimah. Muslim laki-laki, muslimah perempuan yang sakaratil maut tu, dan hadir pada mandinya, mandi 2 orang tadi ni, dan mengiringi jenazahnya, jenazah 2 orang tadi. Itu dia tuan. Sebab tu jadi amalan di kampung-kampung mana di kawasan kita lu betul baca Yasin. Jangan lupa. Tapi syarat baca dengan elok-elok lah. Nak pilih orang baca Yasin ni, pilih orang yang baca yang elok, sebab bacaan tu yang cantik, bacaan yang elok. Macam inilah keadaannya. Mereka akan turun untuk istighfar, untuk minta ampun bagi 2 orang tadi ni. Kita pun esok betul kalau baca Yasin ke kita esok. Baca Yasin ke kita esok betul lah keadaan kita esok. Sakit nak mati. Yang mudah keluar roh, mudah keluar nyawa. Kalau tak keluar roh, kita baca surah satu lagi, surah Ar-Ra'du. Kalau kita baca orang nak kena mati. Ar-Ra'du ni saya bisa terai lah, memang berlaku pun lah. Baca surah Yasin, pahala tu dapat dah. Baca surah Ar-Ra'du satu lagi. Ar-Ra'du ni memang baca segerak ayat. Kalau tak habis mudah. Ingat tu baca kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok malaikat hadir, dan ketika mandi berkerumun malaikat mengiringi jenazah ke kubur. Malaikat berderu-deru. Banyak mana surah yang dapat huruf Yasin itu 1 huruf 10 malaikat. Kalau 1 huruf berapa ribu. Itu yang ramai. Itu kelebihan Yasin. Qala al-muallif rahimahullah. Dan sabdanya, sabda Nabi, dan sabdanya lagi, banyakkan olehmu membaca Yasin. Yang jadi amalan di kampung-kampung kita, daerah kita semua lagu tu lah. Membaca Yasin malam Jumaat, baca Yasin nak naik rumah baru, baca yang ni. Ada kelebihan dia. Sebab apa dia banyak baca Yasin? Kerana dalamnya, di dalam surah Yasin tu beberapa khasiat yang banyak, rahsia-rahsia yang banyak, yang kita tak nampak, khasiat yang banyak, sehingga kan dikatakan ulama pada syarah hadis ini, apabila membacakan dia kan Yasin oleh orang yang lapar. Orang lapar dia baca Yasin, dan hadir, artinya baca Yasin orang yang lapar tu pula baca tu dengan hadir hatinya. Mana hatinya tu duk ingat, memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kurnia semua ni kau baca kerana Allah betul lah. Hadir hatinya, ingat hatinya kepada Allah. Bila dia baca, orang lapar baca lagu tu, nescaya dikenyangkan Tuhan
dengan kemurahannya, dengan limpah kurnia, kenyang. Oh, Yasin ni suka dengan nasi. Yasin pun nasi, makan ni kelebihan orang-orang beriman. Nabi kata, orang lapar tu makan, baca dengan ikhlas hati, dengan habis hati, kenyang. Tak pelik mana lah. Kita tahu soal pelik mana lah. Orang dahaga, hilang dahaga dia. Tengok zaman Dajjal besok ni. Zaman Dajjal terubik esok ni tuan-tuan. Dajjal dia akan sekat ekonomi orang-orang beriman. Orang yang tak percaya ke dia tak beri bantuan. Orang yang kata dia Tuhan, dia beri bantuan ke Dajjal. Jadi orang beriman yang disekat ekonomi besok ni, kita nampak serupa susah. Tak beri makan apa, tapi tak. Karamah yang Tuhan beri orang beriman dan ketika tu yang kata Dajjal ni bukan Tuhan. Karamah Tuhan bagi walaupun Dajjal tak beri bantuan apa, demo kenyang dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hak tu kenyang, kenyang. Tu orang beriman tu. Sepong Yasin ni kita baca, kita tahu sampai mana ni pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya. Dan jika membaca akan Yasin oleh orang yang takut musuh, takut ni, takut orang masuk pula, nescaya Tuhan hilangkan takutnya dan duka citanya. Tu Allah dunia tu Nabi kata, kita baca belok, baca dengan cara adab-adab dia. Dia hilang ketakutan kita, kerusingan kita, kepayahan kita, kefakiran kita, dan ada jadi tahu juga orang-orang yang dia kata adalah hadis cerita orang-orang yang dia kata man wa in qara'ahal faqiru, sekiranya membaca akan Yasin oleh orang yang fakir, orang yang miskin, khallasa min dainihi, Allah Ta'ala melepaskan pada hutang. Tuh, lepas hutang. Kita baca orang susah, baca Yasin. Sebab tu kita menguji tauhid. Apa tu kita cari, kita tahu ada tauhid. Kenal siapa memberi, kenal Allah Ta'ala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca kerana Allah. Di antaranya ialah kalau kita ada hutang banyak mana pun, khalas, tak lepas, mudah doa kita. Jangan susah hati kita dipelik dengan hutang sana hutang sini, banyak. Tapi kita baca Yasin kerana Allah minta Allah Ta'ala murah rezeki di antara hajat-hajat. Man qara'aha zul hajat, siapa-siapa yang membacanya yang mempunyai hajat, qadallahu ta'ala hajatu, Allah tunai hajat dia. Ini menjadi rutin kehidupan masyarakat kita. Bukan cara adat-adat, ibadat kita buat. Kita ada hajat apa tuan-tuan? Baca Yasin lah. Terus serabut-serabut lah. Serabut-serabut susah hati pun. Nama kita ada Allah Ta'ala. Cara dia baca Yasin bila elok lepas. Tapi hadirin sekalian, dia kena ingat lah, kita baca doa apa pun, di antaranya kita jangan bergaduh lah, ma min muslimin yad'u bi du'ain illa stujiba lahu. Ini kita kena jaga lah. Dia kata tiadalah daripada orang mukmin, orang Islam yang berdoa dengan satu doa kecuali diistijabkan, kecuali diperkenankan baginya. Tuhan berkenan sebab Tuhan kata ud'uni astajib lakum. Tuhan berkenan. Tapi dia kata fa amma anna yu'ajjala lahu fid dunya wa imma an yudakhkhira lahu fil akhirah wa imma an yukaffiru anhu min zunubi biqadari ma da'a ma lam yada'hu bismin aw qati'atir rahim. Ya.
Kita kena ingat dia kan. Bila kita berdoa, tiada seorang Muslim yang berdoa melainkan pasti diterima. Kan? Kemudian terima tu pula, maka ada kalanya Tuhan terima doa kita secara tunai. Baca Yasin hari ini, sehari boleh. Mana sah boleh. Segera, itu satu. Itu cara. Dia baca Yasin ni, doa ni, Tuhan beri secara tunai, bayar kes selalu. Ada kalanya ke tu? Ada kalanya dia kata disegerakan. Ada kalanya doa kita minta tu dia simpan untuknya di hari akhirat. Dia tak bagi dalam dunia ni. Ya. Dia mustajab tapi mustajab dia bertangguh. Tangguh tu sampai akhirat. Dia tak bagi dalam dunia. Ada hikmah dia. Kita kena sabar banyak. Jangan berkata kena doa Yasin lah. Tuhan terima dia simpan di hari akhirat besok. Untuk di akhirat besok kita nampak. Di akhirat besok Allah Ta'ala panggil semua kita ni dalam dunia, wahai hamba-Ku ni, hak umum minta dalam dunia aku beri ni. Dia serenok. Dia kata boleh hari akhirat ni kah? Dia kata ya amat serenok. Kita tak sangka-sangka ada lagi gedung pahala yang berdoa ni boleh. Dia bisa masuk. Tak boleh dalam dunia, boleh di sana besok. Kemudian ada kalanya kita doa tu, dia guna untuk menebus dosa-dosa kita, padam dosa-dosa kita. Kita baca Yasin, baca doa, minta-minta tu, dia tak bagi benda tu, dia padam dosa kita. Dia tebuh dosa kita menurut qadar doanya. Selama mana? Selama tidak berdoa untuk dosa dan doa putus silaturahim. Sebab tu kita jangan gaduh. Jangan kita duk gaduh geno ni baca Yasin dah. Bayar hajat ni berapa beli hajat dah. Duk minta tok unuk geno tak cakap boleh pakai dak dah kau jangan. Mulut tu jahat. Jangan tak kata tu. Nak cepat sangat. Sebab Nabi kata bagaimana satu hamba tu kata apa doa tak boleh lagi. Doa tak boleh lagi. Pasal apa? Tuhan tak berkenan lagi. Menyebabkan Tuhan tak pergi ke dia. Kena sabar banyak tuan-tuan. Sabar banyak-banyak. Tak beri dia beri, sama ada dia beri bayar kek, dia beri bertangguh, ataupun dia beri dengan cara beri benar lain. Dia tak beri benar, kita minta beri benar lain. Kita minta umur panjang, tapi dia beri sihat ke kita. Berilah. Tak beri tu diberi dah kamu kita. Kita minta nak kaya, dia beri kita sihat. Beri dah lah tu. Bersyukur banyak-banyak pada. Jangan kata berkena baca Yasin tak cakap boleh-boleh. Tak cakap megah lagi. Jangan kata apa. Mungkin dia simpan di akhirat. Dia tahu di akhirat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dikenyangkan dengan baca Yasin. Dia kata orang yang takut, dia kata, dan jika membaca akan dia oleh orang yang ada hajat baginya, nescaya Tuhan sempurnakan hajatnya. Dia hajat apa? Hajat duniawi ke ukhrawi ke, memang banyaklah di masyarakat kita guna ni. Ulama itu lah. Tapi ada cara-cara, ada syarat-syarat yang jagalah. Adab-adab kita baca Yasin tu. Selawat Nabi dulu, banyaklah cara-cara tu. Dan barang siapa membaca akan Yasin pagi-pagi, adalah baginya di dalam aman Allah Ta'ala sampai petangnya. Baca pagi tadi baca Yasin. Kita baca tadabbur surah Yasin. Tadabbur surah Yasin untuk tafsir surah Yasin. Artinya Tuhan mengamankan. Ini kita baca ni pun di antara orang. Tuhan dia aman, makna kita selamat sampai ke petang ini. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang mana negeri yang dibacakan Yasin, dalam syarah dia kata baca Yasin ke baca tafsir surah Yasin ke, dia kata tafsir dia sekali. Baca Yasin dan tafsir dia pun dia kata nescaya Tuhan angkatkan. Angkat makna dia hilang. Dia angkatkan daripada negeri
negeri ke, daerah ke, kampung ke, rumah ke, baca Yasin. Kita negeri, kita negeri tak tahu. Apalah negeri-negeri ke, daerah ke, kampung ke, rumah ke, pondok ke kita baca tu nak. Tuhan angkat, Tuhan menghilangkan. Allah Ta'ala menghilangkan daripadanya akan bala Tuhan angkat bala apa dugaan apa COVID ke bala apa tak ada tak kena bala dan kelaparan dan Tuhan baca apa tu nak topik bawah tu ni saya tak kerti lah saya baca kelemahan pula kemahalan Ini mahal tadi. Saya kuasa ni mahal ni. Kemahalan, mahal benda barang-barang lah ni memang lagi mahal tuan-tuan. Oh, mahal ni. Nak naik pada keropok pun ni harga. Jepun ni harga keropok ni apa buat beli. Ni nak kurang mahal ni. Tak tahu lah tuan-tuan kita banyaknya berdoa pada Allah Ta'ala baca Yasin. Allah Ta'ala angkat kemahalan dan juga ta'un dan wabak dan penyakit-penyakit dengan sebab hormat baca Yasin. Memulia baca Yasin, kita baca Yasin dengan penuh takzim dan penuh khusyuk dan waduk dan kita menghormati dan kita memuliakan dengan sebab kita memuliakan surah Yasin yang baca. Di antaranya Tuhan angkat, Tuhan hilang penyakit-penyakit, segala punya wabak-wabak. Tuan-tuan tengok dalam di negara Brunei tu, yang dulu negara kita ni apa-apa ni, dia memang terlampau. Sebab apa? Di antaranya dia membaca Yasin tiap-tiap pagi. Arahan raja baca tiap pagi.